Baik murid-murid, kita akan cikgu akan terangkan tentang proses yang pertama. Tadi awak dah tahu kita ada 6 proses untuk menghasilkan artikel jahitan. Hari ini kita nak belajar 3 proses. Jadi proses yang pertama ialah menjanakan idea kreatif. Apa dia menjanakan idea kreatif ni? Maksudnya kita nak dapatkan idea yang bernas lah ni ya. Nampak ada gambar lampu ni untuk idea. Macam mana kita nak dapatkan menjanakan idea yang kreatif? Kita perlu kenal pasti apa masalah yang ada dulu. Kalau tak ada masalah, kita tak boleh nak selesaikan. Jadi kita kena kenal pasti dulu apa masalah yang ada di sekeliling kita, barulah kita boleh hasilkan satu idea, dapat satu idea yang kreatif. Cikgu terangkan. Tadi kita dah tahu kena ada masalah dulu. Awak tengok di sekeliling awak, apa masalah yang ada. Contoh masalah, cikgu bagi contoh masalah dekat sini. Kalau cikgu, dalam beg tangan cikgu, pelitup muka yang masih elok, yang belum digunakan bersepah-sepah dalam beg. Jadi bila dah bersepah-sepah, cikgu nak cari susah. Bila cikgu tarik nanti dia punya tali terputus dan sebagainya. Jadi itu masalah, contoh masalah. Jadi idea, macam mana kita dapat idea? Bila kita selesaikan masalah tu. Bila kita dapat selesaikan masalah itu, itulah idea. Idea untuk selesaikan masalah itulah dipanggil idea reka bentuk ataupun idea kreatif. Jadi idea tak akan datang kalau tak ada masalah. Jadi idea ni datang berpunca daripada masalah. Bila ada masalah, kita nak selesaikan. Jadi bila nak selesaikan, kita akan cari idea yang kreatif untuk selesaikan masalah tersebut. Jadi contoh masalah yang cikgu paparkan tadi ialah pelitup muka cikgu yang elok lagi bersepah-sepah dalam beg tangan. Itu masalah cikgu. Jadi macam mana cikgu nak selesaikan masalah itu? Jadi itulah caranya. Maknanya dengan idea-idea itulah kita boleh menyelesaikan masalah. Bila kita dah dapat idea, contoh tadi kan dah tahu dah masalah apa berkaitan dengan pelitup muka bersepah-sepah ni tadi. Jadi masalah tadi tu dapat diatasi dengan hasilkan reka bentuk artikel jahitan. Kita nak hasilkan reka bentuk lah. Nak buat bentuk macam mana, nak rekaan yang macam mana. Jadi kita boleh selesaikan masalah dengan buat reka bentuk artikel jahitan. Jadi kalau berkaitan dengan face mask tadi, cikgu nak buat bag. Contohnya cikgu nak buat bag pelitup muka ataupun face mask pouch. Jadi itulah idea cikgu. Bila dah ada idea, kita tak bolehlah setakat idea cakap sahaja. Kalau cakap sahaja tak nampak. Hanya dapat dengar. Jadi kita perlu buat lakaran. Kita nak kena buat lakaran. Lakaran apa? Lakaran bentuk beg tadilah. Lakaran apa yang kita nak buat. Contoh cikgu tadi, masalah cikgu pelitup muka bersepah-sepah. Jadi idea yang cikgu dapat, cikgu nak buat beg untuk pelitup muka ataupun face mask pouch. Jadi bila dah dapat idea nak buat beg untuk pelitup muka, cikgu perlu buat lakaran. Lakaran dia bentuk macam mana. Artikel tu artikel jahitan lah. Beg tadi. Jadi dalam lakaran tu kena ada lakaran. Bentuk dia macam mana. Kena ada bahan. Kena nyatakan bahan. Nak guna kain kan. Nak guna fabrik. Nak guna butang contohnya. Lepas tu kena nyatakan ukuran.
Jadi kalau macam cikgu tadi nak buat beg untuk pelitup muka, cikgu kena tahulah ukuran pelitup muka besar mana. Dan cikgu perlu buat lakaran cikgu punya pelitup muka tu mesti letak ukuran dia mesti lebih besar daripada pelitup muka. Sebab kalau lebih kecil nanti nak letak pelitup muka tak muat. Okey. Jadi cikgu tunjuk contoh lakaran. Ni lakaran pertama. Ni mungkin idea pertama. Cikgu mungkin nak buat macam ni. Tu nampak fabric. Boleh buka macam tu. Bila tutup dalam keadaan macam tu, nampak cikgu letak ukuran. Okey. Lepas tu tengok lakaran kedua. Lakaran kedua nak buat yang bentuk macam ni pula. Okey. Tengah-tengah tu letak face mask. Depan dia ada butang ke. Okey. Itu lakaran kedua. Kemudian lakaran ketiga, cikgu nak buat macam handbag atau beg tangan. Cikgu pun buat bentuk dia macam tu. Lebih kurang. Okay, jadi itu lakaran. Lakaran ni macam awak lukis lah. Lukis-lukis pakai pensel. Tak perlu cantik-cantik pun. Janji nampak bentuk dia. Okay, awak dapat gambaran bentuk dia macam mana. Bila dah buat 3 lakaran tu. Okay, 3 atau 2 lah. Kalau awak tak mampu nak hasilkan 3, awak buat 2 pun boleh. Okay, lepas tu awak kena nilai setiap lakaran yang awak dah buat. Okay, macam mana nak nilai? Okay, awak tengok dari segi rupa dia. Okey, tengok dari segi rupa. Awak rasa rupa dia okey tak? Reka bentuk dia okey ke tak? Sesuai ke tak sesuai? Kalau sesuai, tik sesuai. Kalau tak sesuai, awak mesti nyatakan alasan dia. Kenapa awak rasa tak sesuai? Okey. Lepas tu awak tengok pula, nilai pula dari segi ruang. Ruang dia macam mana? Cukup besar ke? Terlalu kecil ke? Okey, sesuai ke tak sesuai? Okey, kalau sesuai, tik sahaja. Kalau tak sesuai, kena nyatakan alasan. Okey, lepas tu dari segi saiz. Cukup tak saiz macam tu? Sekali letak, awak nak letak face mask tu berapa keping? Okey, kalau awak rasa tak sesuai, awak mungkin perlu besarkan. Jadi, kena nyatakan di sini. Okey, lepas tu nilai dia punya fabric dia, permukaan fabric, corak dia. Nak buat corak macam mana? Corak yang awak lukis tu sesuai ke tak sesuai? Nak guna yang bercorak ataupun yang kosong? Okey, nyatakan di sini. Okey, jadi itu yang awak perlu buat. Okey, lepas tu bila awak dah buat penilaian bagi setiap lakaran, awak dah nilai dah. Awak dah buat penilaian dia. Tadi dah nilai kan, dah guna borang tadi tu. Dah buat penilaian. Okey, awak pilih. Pilih satu sahaja. Tak payah banyak-banyak. Pilih satu yang awak rasa terbaik. Okey, tadi ada 2 atau 3. Awak pilih satu. Okey. Bila awak dah pilih, okey, awak perbaiki. Fokus pada satu lakaran saja. Awak perbaiki. Nak tambah apa supaya dia lebih bagus, lebih baik. Okey, jelas ya?